Sebut sahaja lintah, pasti terbayang makhluk kecil, penghuni paya dan sawah penghisap darah yang menggelikan. Filem Annelida, ia tergolong dalam keluarga cacing. Namun di sebalik saiznya yang kecil, siapa sangka lintah kini digunakan sebagai tujuan kosmetik dan perubatan. Nurhi Syamsul Muhammad, seorang penternak dan juga pengawal rawatan alternatif, menggunakan lintah. Menurutnya, kaedah bekam menggunakan lintah kini semakin popular di kalangan masyarakat untuk mengubati pelbagai penyakit. Nurwana Kiramli ada laporannya. Kita saksikan. Ini ialah kali ketiga Nurhi Syamsul merawat Faizal di kliniknya yang menawarkan rawatan bekam lintah. Pilih dulu. Pada mulanya mak ada bagi tahu berkenaan dengan bekam lintah, tapi 3 bulan pertama tu saya tak yakin dan takut untuk cuba sebab benda tu merayap-rayap. Jadi saya memang tak cuba sampai ada 2 hari berturut-turut memang saya tak berhenti bersin dan sesama meleleh, dan saya ambil keputusan untuk cuba juga benda bekam lintah ni. Bekam lintah ni dia ada keistimewaan dia. Apabila lintah tu menghisap darah pesakit, dia akan merembeskan air liur dia. Okey, dalam air liur dia ada beberapa belas enzim yang diperlukan oleh badan. Di antaranya anti pembekuan darah, vaksin untuk ubat kebas dan lain-lain lagi lah. Setahun menjalani rawatan bekam lintah, kini simptom penyakit resdung kronik yang dialami Faizal semakin berkurangan. Sebelum ni hidung ada rasa gatal-gatal. Bila ada rasa gatal je, saya terus akan datang ke sini untuk dapatkan rawatan lintah ni. Memang rasa ringan sangat. Rasa senang bila dah lepas buat, memang akan rasa lega je. Pemeriksaan awal akan dilakukan bagi pesakit yang pertama kali mencuba rawatan ini. Kawasan yang hendak dirawat tu mestilah dibersihkan dengan air ataupun disembuh dengan air. Air itu pastikan bukan daripada air yang mengandungi klorin. Okey, lebih baik air suling ataupun air mineral. Setelah dibersihkan, lintah akan diletakkan di bahagian yang mengalami masalah. Lintah yang kelaparan akan menyedut darah. Ia cuma berhenti setelah kenyang. Lintah tu dia akan hisap selagi dia mampu. Okey, selepas lintah tu jatuh, okey, kita akan cucilah. First kali memang kita akan cuci dengan Dettol untuk membersihkan kuman di sekitar kawasan luka tu. Kemudian kita biarkan darah yang kotor tu mengalir dulu sehingga perlahan sampai 20 minit lepas tu baru kita tutup. Semakin popular, bekam lintah kini antara rawatan alternatif menjadi pilihan orang ramai untuk merawat masalah seperti resdung, jerawat dan juga gaut. Selain dapat menyembuhkan penyakit, khasiat lintah ini juga dapat mencantikkan kulit. Jadi sekarang saya akan mencuba bekam lintah ini. Yang terbaru, apabila kami dah buat kajian selama 2 tahun, kami dapati kencing manis yang luka dia ambil masa yang lama untuk pulih. Tapi setakat ni memang kita ada testimoni yang untuk kencing manis tu luka dia semakin sembuh, dan betapa boleh dikatakan 80% luka tu sembuh dengan keadaan asalah. Mendapatkan bekalan lintah berterusan untuk Leech World yang diasaskannya, Nurhi Syamsul mencari sendiri lintah liar bersama pekerja-pekerjanya.
Sekarang saya berada di Paya Lubuk Temerloh Pahang. Dikatakan di sini terdapat banyak lintah dan saya akan menyertai pasukan ini untuk mencari lintah. Bang, okey. Okey. Boleh masuk Kita akan masuk tapi dengan bercara kaki ayam lah. Okey. Sebab apa? Kalau kita pakai kasut boot ataupun sarung, jadi lintah tu deria terhadap bau darah tu dia kurang. Jadi kita akan menggunakan cara tradisional, guna kaki ayam. Dalam keadaan berhati-hati, kami masuk ke dalam paya. Menurut Nur Hishamsul, paya seperti ini selain menjadi habitat lintah, ia turut dihuni reptilia berbisa. Jangan lupa. Jangan angkat kaki. Dia dapat keluar. Okey, bang. Tuan kat tadi. Bagi memudahkan pencarian, kawasan yang dilitupi rumpai dibersihkan terlebih dahulu. Menurut Nur Hishamsul, lintah aktif pada waktu pagi dan selepas hujan. Biasanya dia mencari lintah antara jam 7 hingga 9 pagi. Ini induk ini sesuai untuk induk. Okey. Oh, besar ni. Selepas 1 jam, kami mengumpan betis. Banyak induk lintah berjaya dikumpulkan. Ini adalah buat pertama kalinya pengalaman saya mencari lintah dan hari ini kami telah mendapat beberapa ekor lintah daripada paya ni. Matahari semakin tinggi, bahangnya makin terasa. Kami mengambil keputusan untuk naik ke tebing. Setakat ni kami mempunyai dalam lebih kurang dalam 45 ekor. Okey. Kebanyakan lintah yang kami dapat adalah berjenis induk dan selepas ni kami akan ke Kuantan untuk dimasukkan ke dalam kolam. Di sana terdapatnya kolam untuk pembiakan. Leech World memiliki 8 buah kolam ternakan di Kuantan Pahang. Dianggarkan lebih 50,000 ekor lintah hidup di dalam kolam-kolam ternakannya ini. Inilah tempat pembiakan dan juga penyimpanan bekalan lintah untuk rawatan bekam lintahnya. So Encik Syam, yang ni kena masukkan ke dalam ni. Yes. Mula kita akan pastikan dulu sama ada air dia ni cukup sejuk ataupun tak. And then ketinggian air. Lepas tu kita kena bubuh tumbuh-tumbuhan lah untuk bagi sejuk kawasan air tu. Okey. Lintah dia. Yang kita perolehi tadi. Dia beli ni. Dari segi kemasukan induk, kita perlukan ada sikit calculation berdasarkan berapa luas kaki persegi and then berapa induk yang boleh masuk supaya kita tak nak dia nanti dia akan jadi overload. Bila terlalu overload, jadi kepadatan lintah tu dia jenis tak suka berkongsi antara satu sama lain. Jadi pembiakan mungkin akan berkurangan disebabkan oleh terlalu banyak lintah. Kalau nak tahu macam mana dia cukup matang ataupun induk, yang kira badan dia nampak macam kalau macam ni belum tahap dia lah. Dia akan rasa yang jenis macam ni. Yes, ni. Dia ada rasa macam kasar. Ni induk, ni betul-betul induk. Bila kita cuba kaut, ada beberapa ekor lintah, maknanya kita tahu kawasan itu adalah kawasan yang paling sesuai untuk lintah dia membiak. Jadi kita akan ambil tanah itu dan kita akan
create environment tu dalam kolam. Jadi air yang kami pakai sekarang ni kebanyakannya kami ambil air daripada air mata air. Titik merah tu anak dia. Tu, telur. Selepas dia membiak, lebih kurang dalam 4 bulan hingga 6 bulan adalah masa yang sesuai untuk kita buat lintah tu jadikan untuk buat rawatan lah. Hari ni kita tengok lintah tak banyak dia membiak, kita akan asingkan rumpai-rumpai air tu. Dan kita asingkan, dan kita akan buat satu bahagian yang kawasan kosong, satu bahagian kawasan rumput-rumput tu lah. Okey, rumpai tu, jadi dari situ kita akan just kocak je, kocak dia akan keluar. Dengan keadaan kocak dan simbahan atas tanah tu membuatkan dia menyerang. Setiap bulan, pusat rawatannya memerlukan tidak kurang daripada 2,000 ekor lintah. Hasil kolam ternakan akan dituai pada bulan Disember. Anak-anak lintah akan dikuarantinkan untuk digunakan dalam rawatan bekam. Sejak 2 tahun lalu, produk-produk kesihatan berasaskan haiwan penghuni paya itu turut diperkenalkan. Bagi Nurhi Syamsul, lintah tidak menggelikan. Ia potensi yang akan terus diterokai. Terima kasih kerana setia menonton Majalah 3 sehingga ke penghujung siaran. Kepada anda yang ingin menyaksikan semula rancangan ini, anda boleh melayari www.tonton.com.my. Kami juga mengalu-alukan sebarang komen dan cadangan anda di facebook.com/majalah3. Sehingga berjumpa lagi di minggu hadapan, dan kepada umat Islam di seluruh negara, kami mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Terima kasih. Jumpa lagi.